Hari ni kita nak buat daya memusat. Okey, hari ni kita nak buat daya memusat atau dalam bahasa Inggeris dia adalah centripetal force. Okey, cikgu tulis dulu dia punya dalam bahasa Inggeris dia adalah centripetal force. Okey, katakanlah kan. Okey, macam mana nak tahu dia adalah daya memusat? Okey, how do we know it is a centripetal force? Korang tengok definition dekat sini. Okay. Daya yang bertindak ke atas jasad. Okay. Force acting on an object that is moving in a circle. Okay. So cuba tengok dekat dalam ni. Okay. Bukan setakat satelit. Okay. Katakanlah korang ada tali. Lepas tu korang pusingkan tali tu. Okay. Itu pun kira daya memusat. Okay. Ataupun kereta. Kereta dekat roundabout bergerak dalam bulatan kan. So kenapa kereta tu boleh bergerak dekat dalam bulatan? Sebab dia ada centripetal force ataupun daya memusat. Okey, jadi tengok sekali lagi point dia adalah daya memusat tu bila objek bergerak dalam satu bulatan. Okey, jadi sekarang ni okey, untuk kita tengok dia punya formula sekejap. Okey, untuk daya memusat kita tengok dulu dia punya formula. Okey. So formula untuk daya memusat adalah tak keluar pula. Ni. Okay, so ini adalah formula untuk daya memusat. Okay, jadi sekarang ni formula jangan risau sebab dalam exam dia bagi. Okay, dalam exam dia siap-siap bagi formula daya memusat. Cuma korang kena tahu okay, apa maksud formula tu. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, formula dia adalah F sama dengan mv squared bahagi dengan R. F sama dengan mv squared bahagi dengan R. Okay, jadi sekarang ni kita kena faham bahawa M ni adalah sekejap ya. Okay. So M adalah jisim ataupun mass. Okay, tapi mass benda yang berpusing. Okay, so M adalah jisim ataupun mass tapi benda yang berpusing. V adalah laju linear dia. Dan R adalah jarak ke center. Okay, cikgu bagi satu situasi lah. Kita try buat satu contoh. Okay, kita try buat satu contoh. Katakanlah kita ada bumi. Okay, katakanlah kita ada bumi. Bukan bumi lah, objek lain. Sorry. Katakanlah kita ada planet X. Okay, ni adalah planet X. Lepas tu kan, ada satu benda ni, dia berpusing mengelilingi planet X. So sekarang, cikgu nak tanya, bila benda ni, katakanlah benda ni Z. Okay. Z ni dia berpusing mengelilingi X. Apa nama daya? Okay, what is the name of the force yang menyebabkan dia berpusing dalam satu bulatan tu? Apa nama daya yang menyebabkan dia berjaya berpusing dalam satu bulatan tu? Okay, yes. So korang nampak je di dalam bulatan, itu je tekaan kita. Okay, 95% of the time tu je lah jawapan dia. So bila dia berpusing dalam satu bulatan, kita tahu oh ni mesti daya memusat. Okay, so daya memusat tadi, formula dia adalah F sama dengan mv squared bahagi dengan R. Okay, di mana F ni lah dayanya. Okay, M adalah jisim. Okay, so V ni adalah dia punya laju linear. So R ni pula adalah okay, jejari orbit. Okay. So sekarang ni point dia adalah dalam exam dia dah bagi benda ni. Tapi katakanlah cikgu cakap X ni 1000 kg. Z ni 200 kg. Sekarang cikgu tanya, M ni cikgu nak letak apa? 1000 ke 200? Okay, so sekarang ni hanya mengetahui formula tak 100% membantu. Bukanlah dia membantu sebab dalam exam dia bagi kan. Okay, tapi kita kena tahu juga dalam formula tu nak isi apa. So kita kena faham M ni jisim yang berpusing tu. Secara ringkasnya senang cerita benda yang berpusing tu itulah kita punya M. Okay, so V adalah laju waktu kan dia tengah berpusing, so dia bergerak lah. So dia ada dia punya laju. Dan R adalah jejari orbit. Okay, sekarang contoh. Okay, cikgu cakap
jarak antara permukaan X dan juga Z punya ni, okey, adalah 500 meter. Okey, ini pula adalah 200 meter. So sekarang jejari orbit apa cikgu nak tulis? Jejari orbit. So ini kita kena hati-hati. Okay, senang cerita kan? Jejari orbit adalah pusat ke pusat. Sama dengan daya graviti, pusat ke pusat. Okay, so dalam kes ni pusat ke pusat adalah 700. Okay, so contohlah, kalaulah dalam kes ni, okay, katakanlah kita try buat pengiraan ni semua ni random je tau, cikgu je bagi nombor ni. Okay, so sekarang katakanlah kita punya kita nak cari F. Okay, so katakanlah dia ni bergerak dengan 150 ms negatif 1. Okay, lepas tu jejari orbit dia adalah macam ni. Okay, so M kita adalah 200 darab dengan 150 kuasa 2 bahagi dengan R iaitu 700. Nah, kira dapat berapa? Okay, Amar bagus, Rita betul, Yasmin, Ashikin, Afif betul. Okay, Jalin betul. Okay, Najihah betul, Ika ada salah tekan mana-mana, Yumnah unit awak mana, Danwish betul, Nur betul. Okay, Haziq betul. Alright, so bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 6428.57 Newton. Okay, ataupun boleh je 6.43 kali 10 kuasa 3 Newton. Okay, so maksudnya sekarang ni, okay, daya inilah yang menyebabkan dia berpusing dalam satu bulatan. Okay, daya inilah yang menyebabkan dia berpusing dalam satu bulatan. Okay, sekarang ni, kan, okay, sekarang ni, kejap ya, contohlah. Okay, sekejap. Okay, ni tangan. Okay, by the way, ni adalah tangan. Okay, so sekarang ni tangan ni, okay, tangan korang lah ni. Tangan korang pegang tali. Lepas tu kat hujung tali tu ada batu. Tangan korang pegang tali. Hujung tali ada batu. Okay, katakanlah batu ni 300 gram. Okay, panjang tali ni adalah 1.5 meter. Okay, lepas tu tali ni dia punya laju linear dia adalah 0.4 ms negatif 1. Okay, tiba-tiba soalan dia tanya gini. Tiba-tiba tadi kita belajar daya memusat kan? Tadi kita belajar daya memusat ataupun centripetal force. Tiba-tiba soalan tanya kira tegangan tali. Tiba-tiba soalan kata kira tegangan tali ataupun tension in string. Okay, soalan tanya tension in string atau tegangan tali. So kalau formula F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R, kalau soalan tanya kira tension dalam tali tu, kita tengah cari apa? F ke M ke V ke R? Tak ada pun. Okay, so sekarang cikgu nak bagi tahu.
Okay, yang kalau siapa yang dah form 5, okay, mungkin benda ni lebih clear sebab dalam form 5 korang belajar kalau mungkin, okay, kalau dalam form 5 korang belajar perkataan tension ataupun tegangan ni maksud dia sama dengan force. Maksud dia sama dengan daya. So bila kita cakap pasal force, dia general. Tapi bila kita sebut tension ataupun tegangan, kita tengah cakap dia still force. Dia still daya tapi dalam tali. Okay, cikgu ulang. Tension ataupun tegangan ni dia still force tapi dalam tali tu. Jadi walaupun kita belajar dan juga dalam formula tu kan dia tulis daya memusat F. Tapi kalau dia tanya kira tegangan tali, calculate the tension in string, still formula yang sama. Okay, so daya memusat sama je dengan tension in string. Kenapa dia sama? Sebab logiknya, okay, tali inilah yang menyebabkan objek ni boleh bergerak dalam bulatan. So betul lah daya memusat adalah daya yang membenarkan objek bergerak dalam satu bulatan. Okay, so sekarang kira tegangan tali. Soalan dia adalah kira tegangan tali. Cuba bagi cikgu jawapan akhir dalam Newton. Hilang dah kalkulator cikgu. Percaya je lah jawapan korang. Alamak, semua jawapan tak sama pula. Macam mana ni? Okay. So, kita nak daya dalam Newton. Okay. So, sekarang cuba tengok dekat sini. M 300. Betul ke salah? Salah ke betul? Pandai. Okay, so sekarang ni kalau kita nak jawapan dalam Newton, okay, dia mesti dalam kg. Yes, betul. Okay, jisim kita dalam benda-benda gini kan tukar pada kg. Dia standard. Maksudnya kalau kita cakap pasal mass jisim, dia kena dalam kg. Okay, kalau panjang apa-apa, jarak dia dalam meter. So sekarang tak bolehlah 300. Okay, 300 gram. Okay, daripada gram nak tukar kepada kg, kita akan divide by 1000. Okay, so dalam kes ni 0.03. Okay, betul tak? 1, 2, itu je sebenarnya. 0.3. Okay, lepas tu V. V adalah 0.4. Kuasa 2 bahagi dengan R. R kita adalah 1.5. Dapatlah 0.032 Newton. So itu adalah daya memusat. Okay, so dekat ni siapa nak tanya soalan berkaitan dengan daya memusat dulu? Okay. Jadi sekarang ni setakat ni lah. Okay. 1 sampai 5. 1 tak faham. 5 faham. Kat mana kita? So sekarang apa-apa pun pusing-pusing kat situ je lah. Okay, apa-apa pun pusing-pusing kat situ je lah. Okay, tapi sekarang ni secara ringkas lah. So kalau lah soalan macam mana pun, cikgu just nak cakap, okay, nampak macam satu soalan je kan, tapi dalam satu formula ni banyak benda dia boleh tanya. Okay, dalam satu formula ni banyak boleh dia tanya. Okay, korang cuba kena perhatikan, pastikan objek tu okay, antara pusat ke pusat dia punya R. Itu yang pertama.
Lepas tu M kita pastikan M yang sedang berpusing. Okay, lepas tu V tu adalah V benda yang sedang berpusing tu. Selagi berpegang dengan benda tu, sepatutnya tak ada masalah. Okay. So itu satu benda. Okay, sekarang ni, cikgu nak tanya satu soalan. Cikgu nak tanya satu soalan. Waktu korang form 4, waktu korang form 4, korang ada belajar daya punya formula, asas formula untuk daya, basic formula for force. Apa formula dia? Asas formula, wah, pandai. Betul lah tu. Semua orang tahu kan formula dia adalah F sama dengan MA, betul. Sekarang ni formula kita tadi adalah F sama dengan MV squared bahagi dengan R. Jadi, cuba tengok M, cikgu asingkan. So, tengok F sama dengan F. M sama dengan M. Kalau macam tu, A sama dengan apa? F sama dengan F. M sama dengan M. Jadi A sama dengan apa? Jadi sekarang ni kan. Jadi cikgu nak tanya, A ni apa? Apa maksud A? What is the meaning for A? Okay. So A adalah pecutan kan? A adalah pecutan, betul? Okay. So ni adalah daya. Betul, force. Okay, this is a force, this is daya lah. A adalah pecutan, so acceleration. Jadi F ni, okay, pecutan pula daya memusat tadi. Okay, ni adalah daya memusat ataupun centripetal force tadi. Jadi A ni pecutan memusat. Centripetal acceleration. So dia sama je, cuma beza formula dia adalah ini adalah M, ni tak ada M. Okay, so itu kaitan antara force dengan acceleration dulu. Okay, so sekali lagi, point dia adalah kalau dalam kes kita, daya memusat adalah mv squared bahagi dengan R. Tapi kalau nak pecutan sahaja, dia hanya v squared bahagi dengan R. Okay, tapi maklumat semua sama. Maklumat semua sama. Okay, contohlah. Okay, contoh. Katakanlah cikgu bagi satu situasi kat sini. Okay, ini adalah 50,000 kg. Okay, lepas tu jarak dia dengan lagi satu ni adalah 150 km. Okay, dia ni adalah 2000 kg. Okay, soalan dia adalah dia sedang berpusing dalam satu bulatan lah kan. Sebab tu linear speed dia adalah 500 ms-1. Soalan dia adalah kira pecutan memusat. Okay, calculate centripetal acceleration. Okay, cek kira. Laju. Okay. So cikgu sebut yang betul dulu Setakat ni yang betul. Okay, setakat ni yang betul Jaya. Sorry. Setakat ni yang betul. Amar betul, Danish betul, Amanda betul, Swita betul, Lalita, Ika, Chong betul.
Okay, Ami, cikgu rasa tekan kalkulator tak pakai bracket. Okay, Zakuan betul. Ashkin, square tak? V tu. Okay, so sekarang hari ni sahaja kita dah belajar dua formula. F sama dengan mv squared bahagi dengan R. Lepas tu A sama dengan V squared bahagi dengan R. Okay, tips untuk chapter ni adalah setiap kali korang decide nak pakai, setiap kali korang decide nak pakai formula mana, korang kena tahu kenapa korang pakai formula tu. Okay, jangan main pakai je. So dalam soalan ni dia kata kira pecutan memusat. Calculate centripetal acceleration. So formula yang mana kita nak pakai? Formula F ke formula A? So sekarang ni soalan kata kira pecutan memusat. So F ni daya, A ni pecutan. Jadi kita pakailah formula pecutan. Kenapa kita nak pakai formula daya? Faham tak? So dalam soalan kita kena tahulah kenapa. Sebab dekat dalam exam tak ada orang nak bagi nah guna formula ni. Okey, korang kena tahu nak pakai formula apa. So cara paling utama sekali tengok dia tanya apa. Centripetal acceleration, pecutan memusat. So pecutan formula dia A sama dengan V squared bahagi R. Okay, sekarang ni kita punya V adalah 500 kuasa 2 bahagi dengan R. So R kita adalah 150. Betul ke salah? Salah ke betul? Okay, so step yang kedua, selepas kita tahu formula apa nak pakai, kita kena pastikan maklumat dalam tu semua betul. Jadi 150 tu betul tapi ada ribu kat belakang dia. Kenapa? Sebab dia dalam kilometer. So kilometer tu kena tukar meter. Nak tukar kena kali dengan 1,000. So dapatlah 150,000. Dah. Lahirkan jawapan daripada yang korang kira. So dapatlah 1.67. MS negatif 2. Okay. So kiranya untuk soalan ni dia 3 benda yang penting. Pertama, tahu formula apa nak pakai. Lepas tu pastikan maklumat tu semua betul. Unit dia kena check. Okay. So yang ketiga adalah kita kena pastikan kita punya unit jawapan akhir tu betul pula. So itulah ceritanya. Okay. So dapatlah dia pecutan memusat. Okay, kejap lagi kita try beberapa soalan 1.67 je kan? Memang dapat 1.67. Sepatutnya awak tekan kalkulator memang dapat 1.67, tak ada eksponen. Sebab kita bagi dengan 150,000 bukan 150. Cuba check balik. Okay. So setakat ni siapa nak tanya soalan pasal pecutan memusat? Okay, so 1 sampai 8 kat mana kita buat masa ni? 1 sampai 8. Okay. Cikgu just nak cakap sekali lagi, okay, semua benda ni bila belajar nampak macam senang tu betul. Okay, bila buat soalan tiba macam lain. Kenapa macam lain? Sebab dalam soalan dia tukar benda-benda yang berbeza. Okay, macam contoh tadi tiba-tiba cikgu tukar dia punya unit. Okay, so benda-benda kecil macam tu korang hanya boleh dapat kalau praktis. Setakat baca korang hanya tahu formula. Nak apply tu tak tahu. Jadi praktis. Itulah panjang pula bebel. So anyway, okay. Next part, okay, next part kita akan gabungkan dua-dua. Sekarang cikgu nak ajar faktor mempengaruhi. Factors affecting ataupun faktor mempengaruhi. Okay, faktor mempengaruhi ni kalau saya nak hafal, banyak benda nak kena hafal. Jadi, apa yang korang boleh buat adalah pastikan kita tahu guna daripada formula. Maksudnya tengok daripada formula. Dalam formula tu dia dah bagi semua. Contoh,
dengan MV squared bahagi dengan R. Okey, jadi sekarang ini formula dia kan? Formula untuk daya memusat. Jadi faktor mempengaruhi daya memusat adalah jisim, laju linear dan jarak. Okey, sekali lagi, korang tak payah nak kena hafal ke apa benda tak sebab formula dah diberi. Jadi tengok daripada formula, itulah faktor mempengaruhi kita. Jadi F sama dengan MV squared bahagi dengan R. Jadi faktor mempengaruhi F adalah M, V dan R. Okey, selain daripada itu, bukan. Okey, contoh. Bukan contoh, nak cakap sekejap. So sekarang cikgu nak tanya, F dengan R, mereka ni berkadar terus ke songsang? F dan R terus ke songsang? Okay, so kalau F dan R songsang. Jadi kalaulah R tu bertambah, maksudnya contoh panjang tali bertambah, apa jadi pada F? Dia berkadar songsang. So kalau R bertambah, apa jadi pada F? Macam itulah cerita dia, F akan berkurang. Sama juga kalau tiba-tiba dia kata R tu berkurang, F bertambahlah sebab berkadar songsang. Itu yang cikgu kata daripada formula. Jadi dia tak adalah serabut nak kena hafal ke apa benda. Tak, daripada formula tu dah ada. Pakai formula tu. Okay, bukan untuk dia ni je tau. Maksudnya semua formula yang korang belajar selama ni, okay, kan ada banyak kan formula kan. Semua yang kita belajar tu boleh digunakan sebagai factors affecting. Okay, sekarang math pula. Okay, kita nak pusingkan batu. Kita nak pusingkan batu ni. So sekarang, kalau lah batu tu jisim dia lagi besar, apa jadi pada F? Apa jadi pada tegangan tali? Berdasarkan formula tu, apa jadi pada tegangan tali? Nampak? Sebab F dan M sifat dia adalah berkadar terus. Okey, dia adalah berkadar terus. So bila dia berkadar terus, kena bertambah. Okey, sama juga kalau M berkurang, F akan berkurang. Okey. So F dan juga V squared. F dan V squared hubungan dia macam mana? Terus ke songsang? Okay, direct ke inverse? Okay, berkadar terus kan? Jadi kalaulah V tu bertambah, F tu pun akan bertambah. Kalau V tu berkurang, F tu akan berkurang juga. Okay, so macam cikgu kata, dia bukan sekadar untuk formula ni saja. Semualah, semua. Contoh A sama dengan V squared bahagi dengan R. Okay, sekarang kalaulah R tu bertambah, apa jadi pada A? Okay. So E dan R ni adalah berkadar songsang. Okay, macam mana nak tahu dia songsang tak songsang? Seorang di atas, seorang di bawah. Gitulah. So bila R atas bertambah, A akan berkurang. So kalau R berkurang, A akan bertambah. Okay, kalau V pula, bila V bertambah, apa jadi pada A? Kan, bertambahlah. Sebab apa? Berkadar terus. Directly proportional. Tapi dengan V square lah. Tapi point dia still sama. V bertambah, A bertambah. So kalau V berkurang, A akan berkurang. Jadi point cikgu sekali lagi nak cakap, ulang banyak kali ni. Kenapa? Sebab penting. Okay, so sekarang ni bila dia A sama dengan V squared bahagi dengan R. Okay, jadi bila A sama dengan V squared bahagi dengan R, bila V bertambah, A bertambah. Sebab V squared, okay, V squared dia berkadar terus dengan A. Macam itulah cerita dia. Okay, habis. Sekarang cikgu nak bagi korang satu situation. Contohlah kalau kita ada planet. Okay, planet ni tak kisahlah nama dia apa pun. So jisim dia M1. Katakanlah dia ni M1 mass dia, jisim. Okay, dia adalah M1. Lepas tu antara
ni adalah M2. Okey, ni adalah M2. Lepas tu jarak dia adalah R. Okey, sekarang ni dia bergerak mengelilingi, so laju linear dia adalah V. Soalan cikgu. Okey, sekejap, sabar. So kalau sekarang ni contohlah, katakanlah okey antara diorang ni ada daya F. Okey, antara diorang ni ada daya F. Okey, sekarang ni kejap bagi cikgu lukis satu lagi. Okey. Kalaulah M2 bertambah, apa jadi pada F? Kalau M2 bertambah, apa jadi pada F? M2 tu jisim planet yang berpusing. M2 tu jisim planet yang berpusing. So soalan cikgu adalah kalau planet yang berpusing ni, okey yang berpusing mengelilingi ni, kalau M2 dia bertambah, apa jadi pada F? Okey, so F akan bertambah. Betul. Okey, kalaulah V bertambah, apa jadi pada F? Tambah kan? Kalau M1 bertambah, apa jadi pada F? Kalau M1 bertambah, apa jadi pada F? Campur-campur jawapan. Ada bertambah, berkurang, tak berubah. Okay. So, jawapan dia tak ada apa-apalah. Tidak berubah. Kenapa tak berubah? Sebab, cuba tengok balik formula F sama dengan MV squared bahagi dengan R kan? Jangan lupa, M ni, M tu yang mana? M ni adalah M yang sedang bergerak. So, M bergerak tu M2 lah. Dalam formula ni tak ada pun M1. Kan? So, kalau tak ada M1 bukan faktor lah. Jadi itu sebab untuk cakap pasal bertambah berkurang semua ni, kita kena tahu dalam formula tu tengah cakap pasal siapa, tengah cakap pasal apa. Okay. Right, so sekarang macam tu lah cerita dia. Okay, sekarang ni cikgu nak proceed to the next example lah. Okay, contoh seterusnya, katakanlah kita ada bumi, katakanlah ni bumi. Okay, so cikgu ada dua satelit. Ada dua satelit pada ketinggian yang sama. Okay, tak tahu kenapa tapi pada ketinggian yang sama. So satelit nombor 1 ni dia 5,000 kg. Satelit nombor 2 ni dia 2,500 kg. Okay. So ni satelit A, satelit B. Soalan cikgu adalah bandingkan FA ni force A dengan bumi, lepas tu force B dengan bumi. Maksudnya A tu lebih besar ke lebih kecil ke atau sama? Kalau kelajuan dia sama lah. Kelajuan dia sama. Bagus. Okay. So korang dah tahu bahawa menggunakan formula F sama dengan MV squared. F sama dengan MV squared over R. Okay, bila M bertambah, F bertambah. Jadi dalam kes ni, FA lagi besar daripada FB sebab M dia lagi besar. Okay, selesai. Kalau
Cikgu kata bandingkan pecutan A, okay, dengan, bukan pecutan, sekejap sabar. Itulah pecutan A, bandingkan pecutan A adakah dia lebih besar, kecil atau sama dengan pecutan B. Yang ni pula, pecutan A lebih besar, kecil atau sama. Okay, so sekarang itulah dia formula kan. Kita tengah cakap pasal A. So A sama dengan V squared bahagi dengan R. Jadi cikgu nak tanya, dalam formula ni ada ke M? Tak ada kan? So bila tak ada, maksudnya GCM dia tak kira lah berapa juta kg pun dia tidak mempengaruhi. So A sama dengan B. Macam itulah cerita dia. Okay, dapat ke tu? Okay, so ingat tau, ni bukan saja-saja nak kata benda ni penting, nak bagi tahu lah ni penting sangat. Sangat penting. Okay, so sekarang itulah ceritanya. Sekejap cikgu nak cari contoh soalan lagi. Contoh soalan yang boleh dibuat dekat sini. Sekejap ya. Okay, nah cuba tengok soalan ni. Korang buat, tolong bagi tahu cikgu apa dia punya formula korang nak pakai. Formula yang mana kita nak pakai? Formula A ke formula F? Okay. Ya, okay. Yang cikgu tak sebut nama tu betul lah tu. Teruskan, proceed, buat jap. Okay, Haziq betul. Okay, betul. Kita akan pakai formula F. Kenapa? Sebab dekat situ dah bagi dah centripetal force, daya memusat. Walaupun bukan tu yang dia minta, tapi dia bagi. Jadi kita boleh guna formula tu. Okay, so Amni cikgu assume awak tak square. Check, betul tak? Ika betul, Ashikin betul, Lalita betul. Betul, Yumna unit mana? Zakwan betul, Jalim betul, Najihah betul, Ammar betul. Kecong betul, Afif betul. Buat jap. Okay, Yumna betul, Fakihah betul, Fakihah unit tak ada Alright, so anak-anak, formula yang kita pakai adalah F sama dengan M V squared over R. So, M kita adalah 7.2, kita nak cari V squared. Kita dah ada V squared sebenarnya. Sorry. Kita dah ada V squared. So, 20 kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, so R tu yang kita nak cari. F dah ada 1600. Ini skill matematik lah ni. Untuk dapatkan R, kita tukar tempat itu. Okay, cerita matematik dia panjang lah kan. Tapi kita tukar tempat lah basically. So R sama dengan 7.2 kali dengan 20 kuasa 2 bahagi 1600. Bukan terbalik dia ni yang terbahagi. So dapatlah 1.8 meter. Itulah ceritanya. Okay, sekarang satu lagi soalan. Nah, kita try.
Okay, Danish betul. Ami, cikgu rasa salah baca soalan ni. Soalan dah bagi dah berjutan. Dia nak cari laju. Cuba check balik. Okay, Talita betul. Dah kira balik. Ada salah mana-mana tu. By the way, formula yang kita pakai adalah formula A. Kenapa? Sebab dia bagi dah kejutan dia 8.48 tu. Amar betul. Jadi cikgu rasa awak salah tambah, salah sikit sebab dah dekat tapi bukan tu jawapan dia. Husna lain terus, check balik. Ashikin betul, Diana check balik. Najiha betul, Afif pun check balik. Ha, menarik. Banyak orang dia salah tapi jawapan lebih kurang. Kenapa Okay, so next sini kejap. A sama dengan B square bahagi dengan R kan. So A dia adalah 8.48 sama dengan V kuasa 2. Itu yang kita nak cari. Okay, bahagi dengan R. Okay, R dia adalah 480,000. Betul ke salah? Salah ke betul? Adakah ini yang kita kena kira? Itulah yang salahnya. Kenapa dia salah? Sebab anak-anak, yang pertama sekali ini planet kan. Di bumi, dia kata satelit tu ketinggian dia adalah 480,000 meter. Ingat tak? Nak kena dari pusat ke pusat. So ini jari bumi 6.37 kali 10 kuasa 6. Jadi kalau kita nak semua, kalau kita nak R, kita kena tambah semua ni. Tak boleh pakai 480 ni sahaja. Kena tambah. See, nampak tak benda-benda gitu? So, ini sebenarnya kena tambah 6.37 kali 10 kuasa 6. Lepas tu kali ni barulah dapat V squared, lepas tu buat V. Check balik. Siapa yang cara tak sama tadi, kira balik. Okay. So, Chong dah betul, Danish betul. Sepatutnya jawapan korang 7621. Point lah, ada point-point kan. Kalau point-point 55 lah. MS negatif 1. Sepatutnya ni lah nombornya. 7,621.55 kali, MS negatif 1. Yang dapat 7,300 lebih tadi tu sebab apa Sebab ada beberapa orang. Maksudnya korang guna method yang sama. So yang dapat 7,300 something tu sebab apa? Okay, tak nampak. Okay, baik-baik. Right, so inilah jawapan dia ya. So inilah jawapan dia Putri. Okay, so macam tu. Okay, sekarang last. Dari tadi lastnya. Ada satu benda yang cikgu nak tunjuk. Okay, ni taklah selalu sangat keluar tapi dia boleh keluar bila dia bagi soalan ni. Pernah tengok tak soalan ni? Okay. So, katakanlah cikgu cakap pemberat berslot ni okay, 0.5 kg. Penyumbat getah ni, rubber stopper ni, cikgu kata jisim dia 0.2 kg. Okay, formula kita F sama dengan mv squared bahagi R. Siapa M?
Okay, so ni korang dah tahu kan? Sebab kita tahu benda yang bergerak itulah M dia kan? Bagus, pandai, 0.2. Okay, sekarang cikgu nak bagi tahu lagi satu. Ini kan, kg kan? Cuba tukar kepada Newton. Daripada 0.5 kg, cuba tukar kepada Newton. Oi, jadi banyaknya dia punya nombor. Salah tu, Afif, bukan gitu. Okay, so daripada kg, kalau nak tukar Newton, maksudnya kita kali dengan graviti lah. Kali dengan 9.8, 1. Ataupun ada yang buat 10, okay fine. So, korang akan dapat 4.905 ataupun 4.91 Newton. Okay, cikgu nak bagi tahu tau, ini adalah F. Okay, kadang-kadang dalam soalan, okay, dia bagi nilai tak kisahlah kg ke apa, nak bagi tahu berat dia adalah F. So ambil tahulah sebab soalan ni macam tak adalah sentiasa keluar, tapi cikgu bagi tahulah F ni adalah, tapi formula ni eksperimen ni kan dekat sekolah dalam teks ada kan. So take note dia punya berat ni, okey berat dia tahu bukan jisim, berat dia adalah F. Itulah ceritanya. Okey, yang lain semua sama. Yang lain semua sama, ni je yang berbeza sikit. Okey, so setakat ni ada sesiapa nak tanya apa-apa soalan? Okay, so recap. So hari ni apa yang kita dah belajar adalah kita belajar daya memusat, iaitu daya yang membenarkan satu objek bergerak dalam satu bulatan. Arah dia pusat bulatan. Okay, so maksudnya contoh ada benda bergerak, daya tu bertindak ke tengah bulatan. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua kita belajar daripada F kita boleh dapat benda ni sebenarnya. So kita belajar pasal dia punya faktor mempengaruhi. Itulah dia. Alright, so itu sahajalah rasanya. Jadi cikgu akan stop recording sekarang. Kalau ada apa-apa nak soalan boleh tanya.